Didik TV KPM. Dan selepas ini kita akan fokuskan pula kepada cerpen dan masih lagi bersama dengan guru kita iaitu Cikgu Hizam. Tapi sebelum kita masuk tentang cerpen, Cikgu nak terangkan terlebih dahulu tentang prosa tradisional. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Mira. Saya harap murid-murid kita juga semakin bersemangat untuk menghadapi peperiksaan. Besok dah 2 hari lagi akan bermula, jadi semangat. Okey. Untuk prosa tradisional, genre yang seterusnya, kita ada beberapa genre yang telah kita perkenalkan tadi. Okey. Jadi memahami petikan ini agak sukar sikit, tapi cikgu akan cuba ringkaskanlah pada murid-murid sekalian. Cikgu faham kerana cerita ni menggunakan bahasa lama. Jadi bahasa lama cerita dia panjang, tapi sebenarnya dia nak sampaikan perkara yang sedikit sahaja. Okey. Jadi kalau kita lihat, bermula maka Raja Melaka hendak mengutus ke Siam, maka pada hari baginda duduk semayam, maka baginda pun bertitah. Ini masalah kadang-kadang. Tapi sebenarnya murid-murid sekalian, kita kena faham apa yang cuba disampaikan dalam petikan ataupun teks tersebut. Jadi kisah ni adalah kisah Hang Tuah diutus ke Siam. Kisah pahlawan kita Hang Tuah daripada Melaka diutus ke Siam. Dalam sejarah kita sebenarnya. Jadi kita faham bagaimana dia diutus ke Siam dan apa yang cuba didapatkan daripada negara Siam. Sultan telah menitahkan Hang Tuah. Maka kalau kita lihat dekat sini ada beberapa perkara yang boleh ditaksir ataupun ditanya kepada murid-murid. Contohnya huraikan 4 unsur sejarah dan B, nyatakan 4 perwatakan Hang Tuah. Jadi mana kata Mira, murid-murid kita ni kena lihat, ada tak unsur sejarah dalam teks ini? Jelas adalah sebab Hang Tuah itu adalah satu nilai sejarah negara kita. Betul. Takkan Melayu hilang di dunia. Okey? Jadi jelas, Hang Tuah ni cuba digambarkan memiliki unsur sejarah berdasarkan keepikan kepahlawanan dia dalam cerita. Jadi kalau kita lihat, maka kita akan dapat melihat unsur sejarah itu disampaikan. Jadi, bagaimana pelajar-pelajar kita atau murid-murid kita nak memahami unsur sejarah? Unsur sejarah ini adalah perkara-perkara yang menunjukkan tentang sejarah dalam cerita itu. Contoh yang terdapat dalam sini ialah kita lihat ialah nama Hang Tuah itu sendiri merupakan adalah satu tokoh sejarah. Jadi kita lihat bahawa perkara ini perlu dikuasai oleh murid-murid kita dan murid-murid kita perlu faham bahawa Hang Tuah itu adalah tokoh bersejarah, watak yang bersejarah. Kenapa digunakan Hang Tuah? Kalau kita lihat dekat situ. Okey. Jadi bergantung berpandu ataupun berlihat kepada jawapan itu, tokoh dan watak sejarah itu, maka kita perlu buktikan siapakah tokoh watak bersejarah. Jadi kita jawab sebagai Hang Tuah yang terdapat dalam cerita. Okey, kita tak boleh katakan saya nak ambil contoh siapa Hang Jebat. Hang Jebat juga unsur sejarah juga sebab dia masih lagi dalam konteks sejarah. Kita tak boleh ambil contoh yang baru-barulah sekarang ni yang kita katakan Hang Nadim ke dan sebagainya yang bukan di dalam konteks sejarah. Itu tak boleh lah. Jadi kita kena faham macam tu. Begitu juga yang kedua kalau kita kata latar tempat yang bersejarah. Kenapa kita katakan bersejarah dekat sini? Jelas dalam peristiwa-peristiwa dalam cerita itu sendiri sebenarnya Melaka dan Siam, Mira, adalah 2 kerajaan dalam sejarah dahulu. Ada hubungan. Berbagai hubungan yang berlaku. Jadi kita lihat tempat tersebut adalah tempat bersejarah. Jadi di Melaka ada Hang Tuah, ada Kesultanan Melayu Melaka. Di Siam pula ada Kesultanan Siam ataupun Raja Siam yang terkenal pada waktu tersebut. Jadi kita melihat itu adalah contoh tempat bersejarah. Dan yang ketiga, contoh sedikit, kalau kita tengok gelaran sejarah. Gelaran yang bersejarah ni kita lihat bahawa gelaran nama yang digunakan pada waktu dahulu. Kita lihat seperti Bendahara dan Laksmana. Dekat mana kita gunakan sekarang nama ni? Tak ada. Kecuali kita gunakan pada di sekolah kita gunakan pada rumah sukan untuk menaikkan semula atau mengingatkan semula kepada murid-murid kita bahawa ada pahlawan hebat Laksmana. Jadi kita gunakan dan itu merupakan gelaran bersejarah. Jadi murid-murid sekalian, daripada apa yang cikgu sampaikan, ada 2 perkara yang kita lihat dekat sini, iaitu yang pertama kita panggil fakta, F. Dan yang kedua kita panggil C sebagai contoh. Jadi dalam menjelaskan jawapan, kita perlukan 2 perkara ini, fakta dan contoh. Jadi dia kalau kita lihat analisis, cikgu analisis lah. Kalau cikgu analisis soalan ni cuma nak minta pelajar atau murid-murid kita memahami ada fakta tak tentang perkara tersebut. Elemen yang Mira cakapkan tadi, ada tak contoh dia? Ada, cikgu. Kalau ada, inilah jawapan dia. Dan inilah keputusan yang bakal murid-murid kita dapat adalah A+. Akan cemerlang. Okey, soalan yang seterusnya.
Okey. 4 perwatakan hang tuah. Mereka ni pula, selain daripada mereka baca, mereka kena kenal watak tu. Sebab tu kalau kita tengok dalam filem-filem, kita ambil pelakon-pelakon kita yang ada sekarang ni pun kita kenal pelakon kita ni cantik. Dan sebagainya lah. Jadi, hang tuah ni pula kita kena kenal. Siapa hang tuah? Macam mana kita nak kenal hang tuah? Pentingnya dalam aspek inilah kita melihat siapa hang tuah dan kita menulis dia siapa. Dan inilah perwatakan dia. Ada 3 perkara tapi mesti jawapan dia menepati, menerangkan tentang perwatakan tersebut. Okey? Jadi jangan kita tulis hang tuah baik, hang tuah bijak. Hang tuah ni siapa? Manusia, seorang yang apa? Ini pentingnya seorang yang ni. Kalau kita lihat dekat sini, mesti ada seorang yang semua. Kenapa? Penting sangat ni. Kita jelaskan tentang perwatakan seseorang itu. Okay? Jadi kita lihatkan, hang tuah ni memang seorang yang taat kepada pemerintah. Raja Sultan Melaka kata, pergi Siam ambil gajah. Baik tuanku, dia takkan lawan. Kita kena taat kepada pemerintah kita selagi tidak menjejaskan kehidupan kita dan melanggar hukum agama kita. Okey? Saya rasa sultan pun tak ada pernah pula nak buat macam tu kan? Okey. Seorang yang sangat berani sebagai contoh. Jadi memang dia beranilah hang tuah ni. Kalau dia penakut, dia bukan Laksmana, dia bukan pahlawan. Jadi murid-murid sekalian. Dan kemudian Mira, kita balik kepada F dengan C tadi. Kalau kita kata dia taat kepada pemerintah, dekat mana taat dia tu? Apabila dia sanggup juga untuk penuhi Ya. perintah. Mira tak baca pun Mira boleh jawab soalan periksa, boleh dapat markah penuh. Kenapa? Sebab kita faham. Jadi yang tu dipanggil contoh. Jadi murid-murid kita kena letakkan F dengan C tu. Okey? Baiklah. Seterusnya kita masuk cerpen. Okey? Jadi kalau kita lihat cerpen ni, apa yang berlaku dalam cerpen ni? Kita ada 10 cerpen. Jangan takut. Ada 10 cerpen. Tapi jangan takut murid-murid sekalian. Cuba lihat apa yang terdapat dalam cerpen. Ini soalan respon terbuka. Kita akan tanya soalan juga, mungkin boleh tanya soalan, 3 nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut, 3 unsur keagamaan yang terdapat dalam cerpen tersebut, berdasarkan kreativiti anda hasilkan sebuah karya. Adaptasi. Ini menarik juga ni. Okey, apa yang dimasukkan dengan adaptasi dan apa yang kita boleh bincangkan atau kita boleh tekankan dalam soalan ini. Okey, baiklah. Yang pertama adalah 3 nilai yang terdapat dalam cerpen tersebut. Dia sama juga macam cerita tadi. Saya cuma ulang tapi cuma isi dia berbeza. Mira kan? Tadi cerita pasal sajak nilai tadi. Yang ni pasal cerpen. Jadi lihat kepada cerpen. Jadi nilai ni cuma penekanan dia mesti ditulis dalam satu perkataan. Nilai bertanggungjawab. Calon-calon kita kadang-kadang dia suka tambah-tambah ni. Okey? Tapi hukum dia masih lagi sama. F dengan C. Okey? Jelaskan nilai apa? Mesti ada contoh. Baiklah. Kalau ada yang nak bertanya, Mira, kadang-kadang mereka tanya, cikgu nak tulis macam ni ke? Inilah contoh jawapan yang sesuai. Diberi pilihan. Memang banyak cara lagi. Pulang pada murid dan guru masing-masing yang telah dilatih oleh guru mereka di sekolah masing-masing. Okey. Soalan B kalau kita lihat, unsur keagamaan. Dia macam unsur sejarah juga. Tapi dia pula melihat kepada unsur keagamaan. Jadi apakah perkara-perkara yang menambangkan agama dalam cerita tersebut? Seperti contoh tempat. Tempat orang Islam, agama Islam ni adalah tempat seperti masjid dan sebagainya. Mungkin ada yang bertanya kenapa unsur keagamaan Islam ini diwujudkan. Kita berada dalam subjek kesusastraan Melayu. Seorang Melayu orangnya beragama Islam. Nanti tak boleh lari lah. Saya minta maaf kadang-kadang mungkin ada yang bertanya kan. Jadi kita lihat pada perkara-perkara tersebut. Seperti juga perkara peralatan. Kita kena lihat dalam cerita tu nanti Mira. Mereka akan lihat macam-macam peralatan yang digunakan dalam cerita tu. Sejadah, kopiah ataupun serban dan sebagainya. Kalau ada. Jadi mereka keluarkan dan mereka jelaskan adanya unsur keagamaan yang terdapat dalam petikan atau dalam cerpen tersebut. Dan soalan yang ketiga ialah soalan adaptasi. Ini perkara baru sebenarnya. Perkara adaptasi ini adalah perkara yang berkaitan dengan mengubah karya kepada bentuk karya yang lain. Jadi bila Mira kalau pernah baca cerpen, murid-murid lain kalau pernah baca cerpen, kita tak naklah baca cerpen tu. Kita nak murid-murid kita mengeluarkan cerpen tu dalam bentuk yang dipanggil lain. Seperti contoh ni syair. Jadi kena tulis syair lah. Jadi lihat kepada soalan atau apa yang dikemukakan oleh soalan. Kalau dia nak syair lah. Nak sajak lah. Jadi murid-murid sekalian patuhi soalan. Okey, cuba dapatkan apa yang cuba disampaikan dan cuba hasilkan sebaik mungkinlah. Cikgu faham dalam keadaan yang bagaimanapun kita kena fokus,
kita kena bijak sebab kita nak dapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan. Kalau kita nak A, okey, kita kena dapatkan A, insya-Allah. Betul. Bukan saja cemerlang, tapi kalau boleh kita nak kaut sebanyak mana markah, semaksimum yang mungkin kan Baik, cikgu. betul. Dan macam cikgu katakan tadi, yang paling penting sekali jangan tertinggal tajuk. Tajuk cerpen, tajuk syair ataupun tajuk sajak kita. Didik TV KPM